Perbincangan soalan modul intervensi pembelajaran T4 Set 1 2020 Kertas 2. Soalan yang pertama, seorang murid telah mengkaji ciri lekapan cuping telinga dalam kalangan murid di dalam kelasnya. Keputusan pemerhatian ditunjukkan dalam rajah 1. Cuping telinga melekat dan cuping telinga bebas. Soalan A. Berdasarkan rajah 1, tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan. Lengkapkan jadual 1. Cuping telinga melekat boleh dikira dengan menandakan sebarang tanda. Contohnya, cikgu telah menandakan dengan tanda raih warna merah. Mari kita bilang berapakah tanda yang telah cikgu tanda. Jawapannya adalah 9. Manakala cuping telinga bebas ditanda dengan tanda berwarna hijau. Bilangannya adalah 9 juga. Seterusnya soalan B. Berdasarkan jadual 1, lukis graf bar yang menunjukkan bilangan murid melawan ciri lekapan cuping telinga. Bagi bilangan murid adalah dipaksi menegak, manakala cuping telinga melekat dan cuping telinga bebas berada di bahagian paksi mendatar. Ini adalah keputusan yang telah kita jawab pada bahagian B. Ini adalah graf bar untuk cuping telinga melekat. Kita tandakan di antara 8 hingga 12, di mana tandanya adalah berada di antara 8 dan 10. Manakala cuping telinga bebas, kita lukis di sebelah bahagian atas cuping telinga bebas. Pelajar-pelajar hendaklah melukis graf bar yang sama saiz. Seterusnya bahagian C. Berdasarkan graf bar dalam 1B, nyatakan jenis variasi oleh ciri lekapan cuping telinga. Berdasarkan graf bar yang telah kita lukiskan, jawapannya adalah variasi tak selanjar. Soalan D. Dalam petak yang disediakan, tandakan raih bagi ciri-ciri yang mempunyai jenis variasi yang sama seperti di 1C. Jawapannya kumpulan darah. Pelajar tanda hanya di kotak kumpulan darah. Soalan yang kedua, iaitu rajah 2 menunjukkan kekondaksian haba bagi bahan logam dan bukan logam. Kalau kita lihat rajah 2 di mana senduk besi dan senduk kayu dipanaskan ataupun dimasukkan di dalam sok yang panas. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 2. Pemerhatian adalah senduk besi keadaan senduk panas, manakala senduk kayu pemerhatian keadaan senduk tidak panas.
Untuk A, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, jawapannya, jika senduk besi direndam di dalam sup panas, maka keadaan senduk menjadi panas. Okey, seterusnya B, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini. Okey, jawapannya jenis bahan atau jenis senduk. Pelajar boleh memilih sama ada jawapan jenis bahan atau jenis senduk. Seterusnya, soalan C, senduk besi adalah contoh kegunaan bahan logam. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam. Okey. Mari kita lihat apakah pemerhatian bagi menjawab definisi secara operasi. Kita boleh katakan senduk besi adalah logam. Maka jawapannya adalah logam ialah bahan yang menyebabkan keadaan panas apabila direndam dalam sup panas. Okey, seterusnya soalan D, senarai berikut ialah contoh-contoh bahan: kupren, karbon, kaca dan aluminium. Kelaskan bahan-bahan tersebut kepada logam dan bukan logam. Okey, berdasarkan pemerhatian, jawapan logam adalah kupren dan aluminium. Okey, manakala bukan logam adalah karbon dan kaca. Okey, soalan yang ketiga adalah Rajah 3.1 menunjukkan suhu air sulen dan Rajah 3.2 menunjukkan suhu bagi tindak balas antara air sulen dan amonium klorida. Soalan A, berdasarkan Rajah 3.1 dan Rajah 3.2, lengkapkan bacaan suhu dalam jadual. Jawapannya adalah air sulen suhu adalah 29 darjah Celsius. Okey, kita boleh lihat di bahagian Rajah 3.1. Manakala air sulen tambah amonium klorida, itu Rajah 3.2 adalah 25 darjah Celsius. Okey, seterusnya soalan B, nyatakan satu inference bagi eksperimen ini. Jawapannya adalah haba diserap. Soalan C, apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Jawapannya adalah isi padu air suling. Seterusnya soalan D, tandakan right bagi bahan kimia yang memberi pemerhatian yang sama seperti Rajah 3.2. Jawapannya adalah kalium klorida. Okey, seterusnya soalan 4. Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pembentukan imej oleh kanta cembung dan kanta cekung. Okey, soalan A, berdasarkan Rajah 4.1, ukur dan tulis jarak imej. Ini adalah Rajah 4.1. Bagaimana kita hendak mengukur jarak imej? Kita hendaklah mengukur dari titik tengah paksi kanta sehingga ke imej yang terbentuk. Okey, di sini.
Jawapannya adalah 3.3 berdasarkan kertas yang telah saya berikan. Walau bagaimanapun, ukuran sebenar bergantung pada kertas soalan yang dicetak. Mesti diukur di dalam ukuran sentimeter. Seterusnya, soalan B, lengkapkan jadual 4.2 untuk menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cekung. Soalan berikut 4.2 bahagian bawah. Jawapannya seperti lukisan ini. Kita hendaklah menyambung garis putus-putus dari titik F ke atas. Selepas itu kita hendaklah melukis satu garisan yang melalui paksi utama telah diberi, dan hendaklah dilukis imej di mana tempat pertembungan dua sinar cahaya. Kita telah mendapat 2 markah bagi soalan B. Seterusnya, soalan C, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen di atas. Jawapannya jenis kanta. Soalan D, nyatakan satu perbezaan ciri imej antara imej pada rajah 4.1 dan rajah 4.2. Jawapannya, imej pada rajah 4.2 adalah songsang. Jawapan yang pertama, berbanding imej pada rajah 4.1 tegak. Pelajar boleh menjawab jawapan yang kedua. Imej pada rajah 4.2 nyata berbanding imej pada rajah 4.1 maya. Sekian dahulu untuk perbincangan bahagian A. Sekian, terima kasih. Bye.